Orang tua pun boleh jadi benda ni, orang muda pun boleh jadi benda macam ni. Dia lupa semayang tu. Dia keluar daripada rumah orang perempuan, dia keluar daripada rumah tak pakai tudung, tak pakai tutup aurat apa semua. Orang kata, kak tak pakai tudung. Lupa pakai tudung. Punya. Saya kata apa? Ya. Manusia ni punya lupa yang sampai macam tu. Ya. Jadi, Syekh Idris Al-Marbawi kita ni, dia kata, manusia ni biasalah dengan kerja lupa kepada Tuhan ni. Sama ada orang tua ataupun orang muda. Laki-laki ataupun perempuan. Sama dah. Dengan lupa ni kerja manusia. Perkataan al-insan itu sendiri dia ambil daripada perkataan nasiyah, bahasa nasiyah makna dia lupa. Al-insan maksudnya orang yang selalu lupa. Itu cerita manusia ni begitu. Maka selalulah yang menjadikan seseorang itu lupa kepada Tuhan itu ialah lalai di dalam berbimbang dengan harta dan bersedak-sedak dalam nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka. Selalunya lupa pasal apa? Pasal ni. Pasal sibuk dengan kerja, lupa. Sibuk dengan kerja, punya duk rajin buat kerja ni, orang kata workaholic. Oh, bahasa lain. Workaholic. Jadi, dia dengan kerja ni, dahsyat. Dia boleh tak semayang dengan kerjanya. Punya dahsyat dia memang tu. Okay. Jadi komen, tak semayang. Bukan semua komen tak semayang. Tapi dia jadi komen sampai tak semayang. Siapa dia tak semayang? Dia kata, Ustaz payah maklum sajalah. Dia kata, tangan ni dengan duk kena minyak, dengan apa ni, larat kerana nak semayang, kerana nak cuci. Kita tanya dia, anak makan nasi, yang cuci lah tangan. Makan kena cuci ya. Untuk makan, sanggup pula susah payah hidup cuci minyak-minyak tu. Untuk makan, untuk semayang tak sanggup. Sedangkan makan tu pun time zone. Apa salahnya sekali dengan cuci tangan untuk makan tu, sekali dengan untuk ambil wuduk untuk sembahyang. Tapi benda ni bukan benda soal minyak tu. Soal tak dilatih begitu. Orang yang tidak dilatih begitu, dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang sokok tu beratnya Allah yang mengetahui. Seperti mana ahli sembahyang fardu ni berat nak sembahyang tahajud. Betul? Ya. Orang tak semayang langsung, dia nak semayang fardu tu, dia punya berat tu seperti mana beratnya orang ada semayang fardu nak semayang tahajud. Nampak tak? Semayang fardu apa semua cantik dah, nak bangkit tahajud tu. Ish. Allahu Akbar, dia kata awak lah. Dia sendiri menyesali diri dia, tapi tu selesai dengan habis. Tak semayang juga kan? Dia menyesali diri dia, awak lah punya lemah sungguh, dia kata. Kita dua yang kita boleh kesan kelemahan yang ketara, yang nampak terang dekat kita ni. Sembahyang sunat malam dengan baca Quran. Dua orang berat tuan-tuan. Bagi orang yang ahli, yang dah biasa, dah lembut hati dia, dia boleh buat. Pukul 4, pak, mata jaga. Tak gaduh kunci jam, tak gaduh apa. Pukul 4, pak, mata dia jaga. Dan jaga dia sendiri nanti masuk bilik ayam, ambil ayam, Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat. Sudah jadi biasa bagi dia. Kadang-kadang seminggu 2 kali, 3 kali. 2 kali, 3 kali. Sudah jadi biasa. Tapi bagi orang yang tak mau nak latih diri dia, dia tak mau latih, dia jaga tu, dia teringatlah boleh kalimah. Jaga tu teringat ni. Baru tadi kuliah ada sebut ni. Perempuan malam ni mau berbetul juga 2 kan. Dalam tu berbetul tu dia berbetul lain. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Wah, dah punya teruk kita. Begitu. Maka dikurnia Tuhan akan pendengar dan pelihara, dan digunakan dia kepada melihat dan mendengar alat permainan dan pancaragam dan penyukaan hati dan lainnya daripada segala yang melupakan dan melalaikan daripada berdamping dia dengan Allah dan taat kepada Allah. Tuhan bagi biji mata, tengok gambar Bollywood. Tuhan bagi telinga, tak cukup dengan hiburan lagu, radio apa semua, tak cukup lagi. Tak kenuri kahwin anak pagi kumpiran. Oh ini cukup garing orang lah kata. Di waktu masyarakat tak mau benda ni, dia huntun normal masyarakat. Cukup hebat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah tematunya hati dia. Saya sampai macam tu. Dan dikurniakan harta dan anak, maka bersuka-suka dan bersedap-sedap dengan harta dan anak itu sahaja, dan berbimbang ia dengan keduanya sahaja. Allah bagi harta banyak, bagi anak pinak ramai, dia habis masa dengan tu.
Habis masa dengan duk main dengan anak-anak di rumah, masjid tak main. Habis masa dengan duit ringgit ni melancong sana sini dan sebagainya. Tak ada apa. Habis lara, habis gitu aja. Sedangkan Allah bagi anak itu sepatutnya dia wajib bersyukur dengan Allah. Allah bagi dekat dia anak macam tu. Dan syukur dengan Allah ni tak cukup dengan Alhamdulillah saja. Tetapi mesti dibuktikan dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan. Didik anak-anak dia dengan didikan yang dikehendaki oleh agama. Yang tu cara syukur pada Allah bila dapat anak. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kada ingat dia kepada Allah. Begitu jugalah dikurniakan Tuhan beberapa bumi dan juga beberapa binatang dan lainnya daripada harta. Semuanya buat penyedap nafsunya semata-mata. Bukanlah buat ibadat dan untuk penolongnya di hari kemudian esok. Ada harta benda pun buat apa sedap dia seorang. Kemudian ada apa pun kira tak guna untuk jalan agama. Begitu. Dan diberi Tuhan jadi kepala dan jadi ketua dan diberi peluang untuk memerintah. Maka kurniaan Tuhan yang demikian itu jadi penghimpun harta dan pembanyaknya sahaja. Tuhan tak takdirkan dia jadi pemimpin, jadi ketua. Dengan jawatannya sebagai pemimpin itu, dia buat harta. Belum jadi pemimpin dulu naik Mazda 808 saja. Bila jadi pemimpin ni sampai tak celui halaman rumah punya parking tiger. Nampak sangat. Ni duit main kat mana? Takkan tu penaik batas nak tanam ubi kemili belakang rumah tu jumpa ketua main ke apa kan? Jadi macam tu. Jadi suspicious. Jadi orang pun jadi curiga. Jadi orang pun jadi fikir macam-macam. Begitu. Jadi ada orang yang macam tu. Dia kata Allah bagi dekat dia jawatan, bagi dekat dia satu kedudukan yang baik dan sebagainya. Dengan jawatan dan kedudukan itu, dia cari kekayaan. Dan lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seorang itu lupa kepada Allah, maka pada hari akhirat lupa Allah kepada dia. Yang itu dia nak abang kita. Tak ada apa, Tuhan tak kisah saya fikir hang dah, nak lupa ke, nak buat apa kat dunia ni. Hari ni aku bagi open check dekat hang. Nak tulis juta ke, nak tulis 500,000 ke, nak tulis 100,000 ke, nak tulis banyak mana, dicek hak sekeping tu, tulislah. Esok kita kira sana. Allah bagi dekat kita umur, Allah bagi dekat kita kesihatan, Allah bagi dekat kita nikmat rezeki, kekayaan dan sebagainya, Allah bagi semua. Allah nak tengok kita nak buat macam mana dengan apa yang dia bagi ni. Kalau sekiranya kita salah guna benda ni semua, esok kita kira sana. Tidak senang saja. Allah lupakan dia di hari akhirat. Hari akhirat. Kalau Allah lupakan kita susah. Kerana hari akhirat ni, berkuasa ni satu aja. Maliki yaumiddin. Raja yang memerintah pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang aja yang ada kuasa hari itu. Habis, kalau saya sebut kata kenal siapa, apa, lagu mana, apa, semua kuasa pada hari itu centralized pada Allah aja. Nabi Muhammad SAW, manusia kesayangan Allah. Allah bagi dekat dia sedikit syafaat untuk tolong orang yang wajar ditolong. Tapi Nabi Muhammad nak tolong orang pun mesti dengan izin Allah. Dia pegang juga yang tu. Tiba-tiba orang yang Allah bagi kekayaan, bagi nikmat, bagi kesihatan, bagi apa macam-macam bagi dekat dia, masa dia dapat nikmat, kesenangan, kekayaan dan sebagainya di akhir dunia, dia lupa Allah. Di hari akhirat esok Allah lupa dia. Pada masa tu dia susah, dia tenggelam dari air peluh dia dengan kala jengking duk sengah dia, dengan matahari jengking atas kepala dan sebagainya. Dalam keadaan macam tu, Allah tak mau peduli ke dia. Tuan-tuan bayang dah macam mana sengsara ni dia. Na'udzubillah min zalik. Yang ni tidak dipedulikan Allah akan dia. Tinggallah dia di dalam azab Allah semata. Tak peduli ke dia. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni. Kita hidup atas dunia ni. Kalau kita tak peduli, kita rasa macam mana? Allahu Akbar. Dia tak peduli kita. Kita pergi boleh buat tak salah. Kalau kita pergi buat jadi tak suka kita. Jadi tunjuk kata dia benci kita. Tentu jadi macam mana. Tak ada guna kita hidup atas dunia. Belum Allah lagi. Allah Subhanahu Wa Taala dia Tuhan yang bukan sahaja buat kita, bahkan dia buat mak kita. Dia lagi besar daripada segala-galanya. Dia tak peduli kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiadalah kita mendapat rahmatnya. Sebagaimana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Yang itu kita tengok. Alhamdulillah, panjang lagi.
Lepas ni kita akan masuk pula satu hadis Nabi SAW nanti cerita pula bagaimana keadaan manusia yang Allah